Okey. Tafsir isyari lawan tafsir batin. Ramai orang kata, "Ustaz, itu bukan tafsir batin ni, itu tafsir isyari." Dia kata. Apa benda tafsir isyari ni sampai makna jadi terbalik, makna yang orang semua tahu jadi lain? Apa makna tafsir isyari? Huwa ta'wilul Quran bi ghairi zahirihi li isyaratin khafiyatin tazharu li arbabis suluki wa tasawufi wa yumkinul jam' bainaha wa bainaz zahir wal murad aidan. Wa bainaz zahir al murad. Sorry ya. Waw tu tak ada. Wa bainaz zahir al murad aidan. Tafsir isyari ni okey, tak ada masalah. Maksud dia apa? Menafsirkan Al-Quran bukan berdasarkan zahir dia. Kerana ada isyarat yang halus yang difahami oleh ahli suluk dan ahli tasawuf, yang mana boleh digabungkan makna isyarat itu dengan makna zahir. Maksud dia tidak menyanggahi makna zahir. Ini ta'rifan Az-Zarqani. Tapi ialah ada ulama tak setuju. Kenapa kena kata hanya arbab as-suluk dan tasawuf saja yang faham isyarat? Kenapa nak kata orang sufi saja yang faham isyarat? Dan saya pun tidak setujulah bila ada li arbabis suluk wa tasawuf ini. Sebab orang lain pun sebenarnya boleh faham isyarat. Saya akan berikan bukti nanti. Ini contoh tafsir isyari Ibnu Abbas yang disokong oleh Sayyidina Umar. Bila turun suratul Nasr, "Iza jaa nasrullahi wal fath." Iza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat berbincang, apa maksud ayat ni sebenarnya? Sampai tanyalah kepada Ibn Abbas, Sayyidina Umar tanya kepada Ibn Abbas, apa yang kau faham? Ibn Abbas kata apa? Ajal Rasulullah dah nak sampai. Itu isyarat dia. Sedangkan dalam ayat tu tak cakap pun Nabi akan wafat. Tapi difahami isyaratnya oleh Ibn Abbas. Dan Sayyidina Umar kata, aku pun faham macam tu. Ini orang-orang bijak, orang-orang saleh, sahabat Nabi yang faham isyarat. Iza jaa nasrullah wal fath, maksudnya Nabi nak hampir wafat. Dan kalau kita lihat tafsir isyari ini, dia tidak bercanggahan dengan zahir makna iza jaa nasrullah wal fath. Itu perbezaan utama dengan tafsir batini yang kita akan cerita nanti. Kemudian Ibn Abbas menafsirkan lembah di dalam ayat ini, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, sebagai hati-hati manusia, dan air yang turun itu sebagai keimanan. Dan az-zabadu fayadhhabu jufaan, hampas yang timbul selepas banjir itu ditafsirkan oleh Ibn Abbas sebagai keraguan manusia. Ini tafsir isyari yang tidak bercanggahan dengan zahir ayat itu. Antara tafsir isyari yang ini ramai ulama tolak dan ada juga ulama yang terima. Tapi bagi saya agak berbahaya kalau kita buka pintu untuk ini. Ini tafsir Naisaburi. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kan Allah apabila Musa berkata kepada kaum ni, Allah suruh kamu untuk sembelih lembu. Naisaburi kata, ta'wil dhibhul baqarah isyarah ila dhibhin nafs al-bahimiyah. Itu isyarat kepada menyembelih nafsu kebinatangan manusia. Okey. Tapi ini tidak harus diutamakanlah tafsir seperti ini. Memang betul kita kena bunuh nafsu kebinatangan kita. Tapi kalau tafsir seperti ini banyak dicanangkan, dia sampai menenggelamkan makna asal dia kepada orang awam. Itu bahaya. Okey, tafsir isyari pun tidak terhad kepada ahli sufi sebenarnya. Okey, ada seorang alim Al-Asma'i, dia membaca ayat sariqah, sariqatu faqta'u aydahuma, potong tangan mereka. Selepas tu dia tersilap, dia baca innallaha ghafurur rahim. Ada seorang Arab Badui, orang jahil lah, orang tak belajar agama, dia dengar. Dia tanya, itu kalam siapa tu? Asma'i kata, kalam Tuhan lah. Dia kata, cuba kau baca balik. Dia baca balik, dia baca sama juga, innallaha ghafurur rahim. Lepas tu dia tersedar sendiri, innallaha azizun hakim. So Asma'i kata, macam mana hang tahu? Aku silap baca. Cakap, iyalah, dah suruh potong, takkan maha pengampun. Dah suruh potong, mestilah maha berkuasa, maha bijaksana. Itu isyarat itu yang difahami oleh orang awam, bukan sahaja arbabus suluk wa tasawuf. Okey, ini tafsir isyari. Kita tak ada masalah dengan tafsir isyari. Ini syarat-syarat dia.